Assalamualaikum. Saya Sabri Ibrahim ZKM. Saya Sabri Ibrahim ZKM. Kita live dalam kereta saya ni di tapak Pasar Tani Jertih untuk pengetahuan semua sahabat-sahabat. Sekarang ini jam 8.22 pagi. Hujan masih lagi turun di dalam bandar Jertih pada ketika ini. Saya dah kereta ni, tak ada apa dia ni. Ajak pergi jual, buka lah. Tak ada tubik, hujan lebat. Nak pergi minyak air pun tak boleh buat apa lagi ni. Apa khabar semua yang lupa sahabat-sahabat semua? Yang pertama sekali bersama saya kenalkan diri saya ialah Sabri Ibrahim ZKM. Jadi sahabat-sahabat semua, apa khabar? Saya akan lupa mulakan dahulu pertemuan kita ni dengan tulis komen Assalamualaikum. Jangan segan malu kita orang Islam ni kena pakat-pakat memperluaskan sebar salam. Assalamualaikum. Juwairiyah Mustafa, apa khabar? Assalamualaikum. Saya salam kepada Juwairiyah. Apa khabar? Saya pertahankan Juwairiyah. Terima kasihlah kepada Allah Ta'ala, kepada awak juga kerana telah Allah Ta'ala gerakkan hati awak untuk bersama iblis saya. Terima kasih banyak. Eka Sakura pun ada. Terima kasih Eka. Okey, siap tengok cek lo siapa sama ni. Okey, terima kasih pada Eka Sakura. Terima kasih kerana ni. Zaidatul Akmal pada, terima kasih. Amiru Ami pada, Assalamualaikum. Apa khabar semua sekali, sihat ke? Amiru Amin. Butik Ruh ada juga. Saya Assalamualaikum sekali lagi lah. So, apa khabar semua, sihat ke? Kita live sekejap ni dalam EAJB. Sambil-sambil saya cakap sahabat semua, kenapa saya suka ambil live, saya akan cerita sekejap lagi. Saya cuba cakap perlahan lah. Saya tak mula cakap laju lah. Sambil banyak juga aku juga tak faham. Muhammad Asnan ada. Assalamualaikum, apa khabar Muhammad Asnan? Saya wave. Faiz Astro pada. Bagaimana keadaan cuaca tempat Muhammad Asnan dan juga Faiz Astro enjoy? Sihat ke? Hujan ke? Okey. Jangan lupa mula sekali, sebab saya ni sembang memang tak lagi pada kongsi ilmu tabiat saya ni. Sebab saya cukup terkesan. Sebab pasti ramai sahabat-sahabat ada AJB yang berbisnes, ya. T Asha ada, Assalamualaikum. Amirul Nasik ada ni. Amirul Nasik kamu kolak 2. Assalamualaikum lah, tak jumpa. Topeng 40 pada, Assalamualaikum. Semari je ni, mari dan hujan. Kau bon cakap ni. Okey, kontrol. Jangan bolong Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min Allahu akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Butik Ros. Yana, Assalamualaikum. Saya nak fokus Butik Ros. Butik Ros, saya bagi ilmu sikit. Ambil kertas tulis ilmu ni. Sementara je lebak berlaku Jertih ni, saya bagi ilmu nak fokus untuk Butik Ros dahulu. Antara cara paling berkesan untuk cepat orang jumpa page kita, jangan beri nama. Beri link. Nama Ros kalau kita bagi pun orang searchkan dalam kanta tu, pasti jumpa. Ambil ilmu ni. Sebagai contoh saya demo sekarang juga. Macam mana? Bagaimana berkesannya beza jauh. Kalau kita bagi nama FB kita dengan bagi link. Contoh saya demo sekarang ni bagaimana saya buat. Kalau kita bagi nama, orang yang tengok tu berminat sekalipun, dia tengok type dengan jenama awak, melambatkan nak jumpa. Perangai pengguna Facebook ni lekat tabiat dah. Lekat tabiat lagu mana? Dia tak fokus. Contoh tengok tak? Contoh tengok ni. Perak ni ada fokus. Penyakit tak fokus lah merosak dalam mindset orang. Nak breakkan orang ni, cara dia lah. Banyak cara. So, bila tak faham manusia, hilang fokus, kita kena memudahkan dia jumpa. So, saya demo kepada Butik Ros, ilmu penting. Sebagai pada Butik Ros, gini saya ajar Contoh, katalah orang minta account FB profile awak, bagi link. Saya demo Sebagai siapa-siapa nak tengok FB profile Butik Ros, sila klik link ni.
Saya bagi link. Saya tak bagi apa nama butik ros. Sebab kita bagi butik ros tu orang payah nak jumpa. Kalau bagi link macam tu, klik link terus pergi lalu tepat ke rumah kita, ke FB kita, ke kedai kita. Sekali lagi siapa nak tengok pengisian kepada iPhone butik ros, pergi link tu. Bila klik link terus tepat ke sana. Nak beritahu bagi tips kepada sahabat yang saya kasihi, iaitu butik ros, bagi ilmu paling mudah untuk buat orang kenal brand kita. Jangan bagi nama, bagi link. Kalau lama web ke blog sebagainya, okey. Itu selingan lah, selingan. Tak boleh nak bagi tahu encik. Beres. So boleh Waalaikumsalam, hujan lebat ni, nak tubik pasar tani pun tak boleh. Faiz Astro duk mana ya? Faiz Astro enjoy duk mana, kapur mana? Yana Hassan. Sebab lagi topeng Perak Blues. Amirul Kabu kalau dua, apa khabar? Muhammad Ashraf, Iqbal, Syamila, Rahmat, alhamdulillah. Okey sahabat-sahabat semua. Lah ni di luar ni pasal ni hujan lebat. So saya ambil ruang ni untuk cakap dengan sahabat semua dengan pelbagai perkara lah. Ya, dengan pelbagai perkara. So kalau rasa tak faham, tanya. Dan yang penting, kalau sekiranya bila saya tak menarik, meluat, menjemukan, membongsangkan, sila komen. Kenapa saya akan share satu ilmu kepada awak? Saya cakap ni betul Lillahi ta'ala ya. Siapa-siapa yang tengok bahasa ni rasa meluat, tulis. Kalau rasa meluat, rasa fed up, tak menarik, menjemurkan, membosankan, mengarut, mengaban, sila komen di ruang komen tu. Ya. Hisham Pasaka boleh komen. Waalaikumsalam. InsyaAllah nanti saya buat link. Tak keluar dulu deh. Beres tak apa. Waalaikumsalam pada butik ros. Ya. So untuk butik ros, sekali nak, kalau orang minta you punya nama FB awak, jangan bagi nama, bagi link terus melalui WhatsApp ke melalui Telegram, bagi link. InsyaAllah mudah orang. Kita nak memudahkan orang sebenarnya, supaya kita pun jimat masa dia, dan supaya dia orang pun senang dapat apa yang kita nak bagi tu. Kalau bagi nama memang tight. Bila tight nama awak tadi kan dia keluar banyak. So orang dah terkat otak dia cepat, dia akan tak fokus. Alright, beres. Saya nak guna FB Live ini untuk kongsi dengan sahabat-sahabat semua pelbagai tips pemasaran zero cost. Okay. Mana-mana sudah dengar, alhamdulillah, syukur. Mana yang skeptikal, bimbang, ragu-ragu, tak percaya saya, tak apa. Tadi saya kata tadi, kalau sekiranya, ya, Wan Nurul ada juga. Assalamualaikum Wan Nurul, jumpa lagi. Iaitu, saya tanya soalan, adakah bahasa ini menarik, membosankan, menjemukan, sila komen. Komen sebab saya akan bagi ilmu, teknik dalam zero cost marketing. Okay. Jangan segan yang malu, tulis je. Sabri, bila akan mengarut lah. Bila kau ni memboringkan, tulis je, komen. Jangan takut, saya tak akan ambil hati. You komen, saya akan terangkan kenapa saya guna teknik ni. Kenapa saya buat satu pembukaan. Siapa-siapa yang rasa fed up, tak menarik, kau bla-bla dengan pihak bilah, komen. Saya akan terangkan satu cerita sirat di sebalik pemakluman ini. Ya. Wan Nurul Najwal, sila komen. Adakah FB saya ini menarik atau membosankan? Ikhlas daripada hati kecil anda. Jangan kata nak jaga hati saya ke, tak payah. Mungkin anda takut komen. Dalam hati awak, kau tengok FB Sabri ni memang meluat lah aku lah, mengarut lah. Tapi awak komen bagus, hebat, tak mau. Dalam hati kecil awak tu, tulis sahaja secara jujur, seikhlasnya, adakah FB Live saya ini mengarut, membosankan, menjemukan, tidak ada faedah, tidak ada manfaat. Komen. Ya, saya menunggu sekarang ni. Kepada Isya Pasir Akar, Waalaikumsalam. Syamila Nadia,
Sekarang ni 14 orang mata memandang. Dah kurang, dah tak ada ramai kan. Maksimum ada di maksimum 22 mata. 22 mata. Sekarang ni tinggal 15 orang. Okay. Saya tunggu lagi sebab lagi saya akan ceritakan. Saya tunggu respon anda semua ni. Nak tahu Faiz Roy ada, tolong komen. Adakah apabila saya ini meluat, membosankan, menjemungkan? Komen, jangan segan, jangan takut. Saya tak ambil hati, tak marah punya. Saya tak marah. Tak marah. Tak perlu saya marah, tak perlu saya sehati dengan anda. Saya nak keikhlasan hati kecil anda. Setakat ini tengok apabila saya dah mungkin 2-3 lebih. Apakah emosi yang ada di Rawak? Tia Farm Fresh. Assalamualaikum, apa khabar Tia? Oh, hebat nama Tia. Okay, Tia Farm Fresh. Very good, branding. So, apa lagi ni? Tak ada bagi komen Alahai. Sila jujur dengan hati sendiri. Saya nak anda jujur Kejujuran itu penting. Jangan bermuka-muka. Sebab ada satu terma kadang-kala hinaan. Nak ceramah ni. Nak ceramah ni. Bukan ceramah bagi ilmu. Supaya you punya masa tak terbuang dengan saya. Saya tak nak anda tengok belah saya buang masa. Itu saya punya goal saya. Sebab bila insya-Allah saya tak nak buang masa anda. You follow belah saya, insya-Allah saya bagi sesuatu manfaat. Okay. Apa lupa Allahumma salli. Apa ni saya cakap ni tentang apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Baik. Oh, tak ada ilmu lupa ilmu. Apa dia saya cakap Cuba komen. Kata-kata akhir saya sebelum saya jam kepada ni Muhammad Najib Abdul Rahim. Assalamualaikum. Allah ta'ala ilmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad Nujib Abdul Rahim. Assalamualaikum. Sekarang yang anda lihat sini 16 orang, 14 orang jatuh. 17 orang naik, 17 mata. Sebelum tu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey sahabat-sahabat semua. Oh tak mari ilmu, masya-Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma shalli ala Muhammad. Okey. Sepatutlah. Oh apa ni? Waalaikumsalam. Bagi saya penuh isi. Saya suka cara Encik Sabri penuh yakin walaupun hanya beberapa kerat yang join live, tapi Encik Sabri konsisten tetap semangat. Waalaikumsalam. Bagi saya penuh isi. Saya suka cara Encik Sabri penuh yakin walaupun hanya beberapa kerat yang join live, tapi Encik Sabri masih konsisten tetap bersemangat. Cara Farm Fresh. Mula hari ni tak payah cek-cek saya saya tahu Encik satu perkataan berhormat, tapi saya lebih suka dalam menggunakan platform Facebook ni tak perlu kita bercek-encik. Dia gini dari satu aspek bagus kita berencik-encik, tapi satu sudut lain encik, tuan, datuk ni sejenis antara banyak jenis protokol yang meletakkan suatu pagar pemisah yang halus. Maknanya kemesraan tak rapat jik. Memang kita menghormati orang, tapi dari segi sudut lain, suatu persepsi lain, bila ada encik, tuan, datuk, Tan Sri apa ni, ada suatu pagar yang bersifat rohani yang ada tapi tak boleh pegang, yang menghalang hubungan mesra rapat jik antara hati ke hati. Tapi kalau kita lebih maknanya bercakap saya awak lebih selesa. Okey. Kapung Bulus Tiupung je lebat. Oh begitu Mi Hussein, terima kasih. Cik Faridah, Cik Leh, waalaikumsalam. So saya nak respon kepada komen Tia Farm Fresh. Bagi dia lah.
penuh isi. Walaupun hanya berapa kerat yang join live saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Gini untuk sahabat Tia Faham. Saya setuju dengan awak. Ya, sebab apa setuju? Sebab gini. Pegang ilmu ni. Antara cara kita boleh berlapang dada ialah kena faham ilmu, pegang ilmu somati. Selagi dia bukan rasul, bukan nabi, maka pendapat yang diberi oleh orang tu ada betul, ada salah. Walaupun comel macam sekalipun, hebat macam sekalipun, kalau dia bukan rasul, bukan nabi, tetap ada salah, ada kurang. Bermaksud kata-kata, perbuatan diam hanya dari nabi rasul yang 100% betul. So bila kita faham prinsip ini, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju pendapat dengan orang lain. Macam bak ni. Boleh. So kita berapa dada. So andai katalah saya beri pendapat bagus rasanya, tapi ada orang tak bagus, kita terima, saya terima. Saya terima sebab saya bukan nabi, bukan rasul. Mungkin bagi saya betul. Sebab saya bercakap dari sudut pandang saya, ilmu setakat saya ada punya. Tapi di dia mungkin lebih banyak daripada saya. Maka tentu penilaian berbeza. Menyebabkan dia ada ilmu banyak, pengalaman banyak. Maka bagi dia, apa saya cakap ini masih lagi kurang betul. That's why saya mengambil prinsip mesti bersetuju untuk tidak bersetuju pendapat. Kita amat ilmu ni kan, untuk makluman Tiara Farm Fresh, kita tak akan mudah rasa ego, tak mudah rasa sombong, tak mudah rasa hebat. Aku mari juga rasa sombong sebab kita biasa kan, kita bukan nabi ke rasul, biasa mari rasa hebat, rasa semua terbiasa ya. Hasnah Jaafar, Assalamualaikum. Adik Bok, Assalamualaikum. Okey, apa khabar semua sekali, sihat kan? Jangan lupa ya, Hasnah Jaafar dan Adik Bok tulis komen Assalamualaikum. Boleh cakap tu. So betul pada penilaian Tia Farm Fresh, betul. Tapi mungkin pada Adik Bob, mungkin pada Hasnah Jaafar, tak ada faedah, ada sabri. Sebab dia ukur mengikut ilmu dan pengalaman masing-masing. So kita berapa dada. That's why saya mulakan tadi, sila komen. Ada kat belah saya meluak ke, mengarut ke, mengabang komen. Saya tak ambil hati, saya katakan. Ini point saya nak beritahu bahawa kita kena berlapang dada, menerima apa sahaja perbezaan pendapat. Sebab saya, anda, kita semua dah tak ada dah. Bukan rasul, bukan nabi. Kita kena terima pendapat orang. Walaupun mungkin kita tak suka. Tak menepati selera kita. Sebab kita suka, kita ukur ikut selera kita. Dan selera kita, ilmu kita tak sehebat, tak sebersih idea buah fikiran daripada nabi-nabi, rasul-rasul. So senang hati. Kita senang hati. Okey, satu sudut. Sudut kedua, untuk makluman Adik Bob dan juga Hasnah Jaafar, kenapa saya buat pendekatan tadi, saya suka komen, adakah Ibrahim saya mengarut atau sebagainya, kenapa? Kenapa? Jawapan ialah kerana di bawah terma penyaringan, filtering. Ini penting kita nak faham. Bila kita buat pengisian dalam FB kita, tulisan ke, FB Live ke, sebagainya, ingat, tak semua orang meminati bidang atau perkara ataupun objek ataupun subjek ataupun poin yang kita isikan dalam sama ada tulisan, foto ataupun FB Live macam ni. Saya banyak bercakap dalam bidang FB Live ini berkenaan dengan bidang pemasaran, through Zoom kepada zero cost. Dan penonton tadi tengok 20 orang lebih tadi, dia tengok kenapa dia pergi live dengan banyak sebab. Antara banyak sebab ialah kenapa? Kerana poin, perkara, objek, penyampaian bidang sampai tak menepati minat dia. Lantas dia tak suka, tak minat dengan apa yang saya sampaikan. Nak beritahu bahawa sini ialah
Poin yang penting lah, di dalam kita buat pemasaran, dalam gerak kerja kita buat aktiviti marketing, kita perlu buat kajian terlebih dahulu. Itu paling penting. Apakah pengisian targeting pemasaran kita ni nak tuju kepada siapa? Junaidah Yusof, Assalamualaikum, apa khabar? So kita mesti design pengisian gerak kerja pemasaran kita itu berfokus kepada satu kelompok target sahaja. Tak boleh kita kabur dalam mereka ataupun design gerak kerja pemasaran kita. Kenapa? Kerana tak adilah. Kan tak semua orang nak, minat, suka, tertarik dengan gerak kerja marketing kita. Kalau kita buat gerak kerja marketing yang tidak ada jelas targeting right prospect, anda akan buang masa, buang duit dan penat yang dapat. Kenapa? Kerana seulang, tak semua orang suka, minat atau matching dengan bidang dia. Bahro, apa khabar? Assalamualaikum, sihat ke? Bahro petang. Terima kasih Bahro. Jangan lupa sahabat-sahabat semua tulis komen Assalamualaikum. Ya, Junaidah Yusof tulis Assalamualaikum. Inspirasi Isapa tulis Assalamualaikum. Boleh? Saya tak nak ulang sama Afizal bermasuk ni. Inspirasi Afizal bermasuk. Tak faham tanya ya. Jadi, bila anda buat FB Live ataupun buat tulisan ataupun buat apa-apalah gerak kerja pemasaran ni, inilah yang you kena kira. Mengapakah pemasaran anda tak menjadi? Anda habis rent dah, habis tenaga dah Muhammad Syahrul Syafiq. Contoh, anda buat pengisian dalam FB group anak jetih. Macam-macam iklan buat. Tapi tak ada respon. Contoh, anda habis rent tenaga penat dah apa 1,000 dah rent. Letih rent. Tapi yang datang balik respon hanya 5, 10 saja. Penat tahu. Anda akan fed up nanti Amirul Hakim. Assalamualaikum, apa khabar? Anda akan putus asa. Anda telah perah maksimum tenaga. Letih dah. Tapi yang datang balik positif ataupun yang berjaya nak closing tadi, boleh dapat dah 50 ke ataupun 500 ke, sebab anda habis dengan 1,000 dah. So bila kita faham kesilapan ini, maka anda sebelum nak buat gerak kerja pemasaran perlu mengenal pasti dahulu reka ataupun design marketing nak buat satu, dan nak zoom kepada which one the right target. Ini bermaksud berkait rapat juga kepada pertama, kalau awak nak buat pemasaran online, nak gunakan mana-mana Facebook group. Okey. Kalau nak guna Facebook group tempat untuk beriklan bisnes anda, juga mesti kena dengan pasti bagaimanakah behavior members yang menganggotai Facebook group berkenaan. Satu, kena dengan pasti behavior, perangai, sikap ahli dalam FB group itu. Adakah teramai yang suka beri komen bila orang buat post iklan, atau ramai yang beri komen bila beri post santai ataupun info? Sebagai contoh, katakanlah Amirul Hakim ke ataupun Inspirasi Afzan ke, Bahro ke sebagainya, contoh yang salah faham, contoh sahaja. Bila buat posting yang berunsur iklan di dalam Facebook group anak-anak terbesar ini, tengok sejauh mana ke rated yang awak dapat kalau buat post yang berfokus iklan. Betul. Waalaikumsalam Amiruddin Abdullah. Duk jetih kau tu? Yes, duk pasal jetih lah ni.
Saya tak buka. Saya punya ni sebab apa hujan. Semalah buka hari ni. Mari saja je. Saya layak FB ni bersama anda sekarang ni. Ya. Hujan lebat tak apa henti. Ya, untuk Amiruddin Abdullah. Terima kasih kerana bertanya ya. Dek mana Amiruddin Abdullah? Saya sabar berasa KM dekat Jabi ambo, dekat Kampung Kubang. Sebab marilah. Buat payung ah. Saya nak jual tapi fikir malah buka dah. Sebabnya hujan tak henti. Kalau rezeki saya akan buatlah round sekali kawasan Pastani untuk sahabat-sahabat semua. Alright. Tentang berita tu saya bagi satu link lah. Siapa-siapa yang nak fokus dalam berita, sahabat boleh follow kat sini ya. FB ini khusus untuk berita sahaja. Sekejap dah. Sekejap. Kau tak ada lah. Tak ada, sorry ya. Maafkan saya lah. Sekejap, kalau ada saya bagi link tu. Ini FB kau untuk berita sahaja dah. Tidak ada iklan. Kalau ada saya bagi. Tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Saya bagi lepas ni lah. Saya bagi selepas ini. Dah. Siapa-siapa nak follow berita sahaja, fokusin berita, boleh join FB ni. Ini saya memang control. Yang tak boleh iklan sahaja. Yang tak boleh hanya iklan. Okay, siapa-siapa nak follow berkaitan berita dengan apa-apa, boleh follow link ni. Okay, tu berita dari Jetih, Setiu, Keruak, Besuk dan Pasir Putih. Ini saya ada beberapa orang wartawan berkongsi info kat situ lah. Dia tak boleh beriklan je. Info ilmiah boleh, berita kejadian, kemalangan, banjir. Yang tak boleh iklan saja, right? Yang berminat boleh follow kat situ. Alright. Okay, sekarang tu. Okay. So, balik semula ni. Dalam Facebook group AJB ni, Pak Sebalah sekarang ni, sebenarnya FB group community. So, mindset orang dalam ni, member dalam ni, tak minat sangat posting-posting anda yang berunsur iklan. Sebab kalau perhatikan, bila you buat post unsur iklan, kurang sangat orang beri-reacted. Tapi kalau post-post yang sesantai, tentang peristiwa, tentang info-info, tentang kemalangan, apa-apa sahajalah, ramai yang beri iklan. Contoh yang dibuat oleh sekarang ada sini, post dia boleh buat Pok Yi, Pegasyak, dia buat post. Dia moderator. 1 minit berlalu lepas. Besok masih hujan berat-berat, diselangi dengan hujan lebat, berbubu. Bagi kawasan-kawasan yang bersiko terjejas banjir, dia harap supaya besar setia. Doa hari ini akan pecah mentari dan panas cenceng agar selesa. Itu contoh. Posting yang menepati dengan tema kepada Facebook group anak Jetih Besuk. Okay. Beres saya respon kepada dia. Thank you, boss. Thank you. Sebab kita kena tahulah. Bila kita tahu bahawa tema suatu FB tadi khusus untuk komuniti, bila kita masuk iklan, orang tak minat tengok. Ini antara punca bila kita melakukan sesuatu post iklan yang tak menepati behavior member suatu grup, menyebabkan post anda tak dapat. Yang dapat penat lah. Ataupun dapat sikit, saya tak simpan penat. Ada tapi sikit. Boleh. Jadi, apakah solusinya untuk anda betul-betul kalau nak guna Facebook platform untuk beriklan? Tentu sekali jawapannya tahu dah. Anda kena join FB group yang nama jelas, geng jual beli. Contoh, kalau sahabat-sahabat nak beriklan sungguh, anda boleh join, boleh beriklan kau di mana? Di Facebook group anak Jetih Besuk 2 Pasar Online. Itu Facebook group yang hard sell. Anda boleh beriklan kau punya. Nampak tak? Ini satu teknik yang betul yang dibuat oleh admin AAJB. Siapa-siapa yang peniaga tega yang suka beriklan, sila join Facebook group anak Jetih Besuk 2 ni. Pasar Online. Jelas nama dia Tabang. Pasar Online. Di sini anda boleh iklan kau punya, sebab di sini menghimpun members yang nak cari, nak jual, nak beli, nak tanya tentang hal nego kat sini. InsyaAllah anda akan mendapat respon yang betul lah. Sebab anda telah berada dalam satu
FB group yang memiliki behavior nak cari, nak jual, nak beli. Betul lah. Sesuai nama dia jelas. Anak-anak jertih busuk 2 pasar online. So sahabat-sahabat ibarat AJB tu, anda bolehlah gunakan Facebook ini untuk berelang kau punya. Sebab di sini tempat orang yang nak jual beli, cari, nak jual sebagainya kat sini. Ada tentang rumah ni terbaru daripada Imran Izani. Lori Isuzu nak jual. Berminat boleh WhatsApp pun number. Very good. So boleh gunakan Noshifa tentang rumah. Rumah banglo. Noshifa lagi rumah Syamil Molek. Noshifa lagi promosi hujung tahun pecah kepala tentang rumah. Ni Cik Nur Farhanas Kokoja Licus RM. Ni betul lah. Suhaimi IB. Siapa-siapa yang berhajat boleh PM. Ni tepat. So kalau anda bereklan dalam Facebook group AAJB, maka percayalah, post anda buat tu ada tapi sikit respon. Ni poin penting saya nak share dengan sahabat-sahabat semua. Bagaimana ini perlu difahami. Bila sahabat faham ni, baru tahu. Ini rupanya sebab mengapa. Bila anda buat posting menggunakan Facebook, kalau tempat yang bukan untuk bereklan, biasanya yang anda dapat banyak penat dan lama-lama anda pun fed up lah. Sedangkan anda silap ataupun tak ada ilmu dalam menggunakan platform untuk bereklan. Bos, sekarang masih ada kereta terpakai yang kereta terpakai yang bayar ansyuran bulanan. Tak ada saya Amirul. Tidak ada Amirul. Saya tak jual kereta terpakai. Kalau Amirul nak, boleh pergi kan ni, jertih tempat niaga barang terpakai ataupun di tempat niaga kereta aksesori. Boleh. Cak sebagai link sebagai link senang. Kalau nak pergi lebih lanjut tentang satu FB course, iaitu tarik je dengan perkataan jertih tempat niaga. Jertih tempat niaga kereta dan aksesori. Ni FB course yang menghimpun orang yang nak tanya, nak buat kereta sahaja. Tak habis dia. Okey. Dia tak kata kunci depan. Jertih tempat niaga dah keluar macam-macam situ. Jertih tempat niaga pakaian, jertih tempat niaga telefon dan aksesori, jertih tempat niaga makanan minuman, jertih tempat niaga produk kesihatan dan kecantikan. Kata kunci depan je tempat niaga. Okey. Itu contoh supaya nampak lah. So bila kita fokus kepada satu FB group khusus, insya-Allah. Sebab tu kalau mungkin Amirul Abdullah minat kereta, joinlah FB group kereta dan berelan di sana. Okay. Alright. Boleh cakap tu boleh tak? Alright. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang beri thumbs up. Terima kasih banyak. Dan saya sebenarnya tak boleh keluar, hujan lebat ni. Nak minum air ni. Amiruddin dah minum air ke belum? Duduk Bukit Payung Ambo. Bukit Payung mana? Bukit Payung lah Kukuwak ke? Duduk Bukit Payung ni lah ke no. Mula besuk. Saya duduk Jabi je. Ya Amiruddin. Amiruddin buat bisnes ke apa? Boleh komen sikit. Amiruddin buat bisnes ke apa ya? Okay, sekarang ni tinggal 5 orang tengok. Dah turun lah. Mana ada hal lain lah tu. That's why FB ni kita nak faham ya. Iaitu FB ni ada orang suka tengok dan ada orang tak suka tengok. Setengah orang suka baca tulisan, setengah orang suka tengok foto. Baik, kenapa begini? Sebab dalam buat marketing, last point lah, dalam kita buat marketing, ambil pen tulis, bannerkan kemampuan supaya kita boleh gunakan semua sekali platform. Saya ada 200 lebih platform pemasaran. Saya pun tak mampu lagi nak guna semua sekali. Tapi ke arah itu insya-Allah. Bina kemampuan macam mana? Pertama, kumpulkan duit sebanyak mungkin. Benda-benda untuk memampukan anda ya. Fitri Kamarudin, Assalamualaikum. Binakan jana keuangan banyak dahulu. Kemudian belajar setiap platform
Jangan mentang-mentang duit banyak, you buat simply begitu je marketing. Dia akan buang duit ke laut, bazir. Memang perlu duit, kekuatan, kena ada staff, ada team dan ada ilmu bahagian platform. Contoh nak guna platform blog, nak guna platform TikTok, WhatsApp, laman web, Telegram, Lazada, Shopee, alat tulis, promoter, banner, bating, TV, muzik, lagu, alat permainan, pakaian, branding, ada lebih beratus-ratus tu. Semua platform tu you kena berilmu. Dan bila faham bahawa bila kita buat bila tak suka, kita kena platform lain. Kita guna pula photo marketing untuk tangkap, untuk pancing orang yang suka foto. Guna apa? Guna IG. Kena belajar juga. So kalau tak suka, tak minat tentang foto, dia suka tulisan, kita boleh tangkap dia, pancing dia, gunakan blog sebab menulis tulisan. So bila kita guna semua platform-platform ini, kita akan tangkap semua, pancing semua ikan-ikan tadi. Dengan syarat you bina kemampuan lah. So kalau tak mampu lagi, saya tak mampu dah dah. Saya fokus dahulu, kuasai dahulu, belajar dan terus belajar supaya bisa lebih menarik, lebih bagus, lebih kualiti. Kuasai satu dahulu platform. Saya fokus dalam menggunakan Facebook marketing, pemasaran Facebook. Baik. Dan sahabat-sahabat semua lah, tahu tak apa itu marketing? So, boleh lah. Boleh. Fokus dahulu. So, sahabat-sahabat kena kuat satu platform dahulu. Fokus balik, iaitu marketing. Pemasaran sahabat-sahabat semua adalah untuk menarik perhatian orang. Marketing is to attract people attention. So, anda kena, kalau mampu, gunakan semua platform marketing untuk apa? Berfokus untuk tarik perhatian orang. Itu sebenarnya definisi of marketing. Bukan untuk menjual, bukan untuk sale. So, saya guna Abillah ni tak apa, Nazrin Iskandar. Untuk tarik perhatian anda, Nasrin, Fitri Kamarudin, Amaruddin Abdullah, Inspirasi Afzan. Untuk apa? Supaya all tengok. Beri perhatian pada saya. To attract people attention is the definition of marketing. So, saya gunakan dahulu Facebook marketing. Saya ada Facebook marketing, TikTok marketing, saya ada FB Live marketing, saya ada blog marketing. Saya ada 200 lebih platform marketing yang boleh diguna pakai. Tak mampu untuk saya guna semua sekali sebab saya belum ada kekuatan kewangan, belum ada kekuatan staff lagi. So, saya fokus dahulu supaya all nampak saya menggunakan Facebook Live marketing. So, kena belajar lah. Saya tengah belajar lagi ni. Saya tak pandai juga. Saya pun bukan nak mengajar anda. Dan harus ingat, sebab belah ni bukan untuk mengajar anda dah. Saya sedang ulang kaji ilmu-ilmu daripada mentor saya. So, yuk dengar ni. Terpilih. Alhamdulillah, rezeki anda lah. Alright. Okey, tak satu. Beres. Sangat gina air. Ini tekuk dah ni. So, terima kasih kepada Fitri Kamarudin. Terima kasih ilmu yang bermanfaat. Fitri Kamarudin buat bisnes apa? Fitri Kamarudin, komen sikit. Awak buat bisnes apa? Saya cek lah. Saya cek punya FB awak tu. Fitri Kamarudin. Awak buat bisnes apa ya? Sekejap ya. Sebabnya Fitri, kalau awak tak menjanakan duit dengan FB, rugi sangat ya. Fitri Kamarudin. Mana dia tengok gambar dia. Okey, dah jumpa dah. Ni FB awak dah. Tu. AP besuk. Study at Uniza. Followed by 200 people. Very good. Your friend lebih 4,000. Very good. So, apa pun isi awak ya? The spirit. Sometimes life does not want to give you something that you want. Is not because you don't deserve it, but it is because you deserve more. Doa dari seorang sahabat, semoga naik berganda. Amin. Apa ni? Peti sejuk. Frozen. Saya respon Alhamdulillah. Saya komen dah, tak tahu dah. Saya nak faham sebenarnya apa kepengisian dalam FB awak. Yesterday,
pukul 5 lebih selesai order petani. Terima kasih sobat Encik Mutabak on. Buat buka puasa tu. Awak bisnes mutabak ke? Fitri, sahabat kita. Yesterday juga doh berarti cerita malam tadi. Uli tepung sikit sebanyak untuk pagi ni. Hari ni ada COD mutabak ayam and daging panas and frozen kita besut. Bermakna fokus kepada apa ni? Roti canai ke apa ni boh? Roti canai ke payang, Fitri? 1 Disember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Kamarudin, rakan bisnes anda. Saya pengusaha murtabak. Saya pengusaha murtabak frozen. Baru saya berkecimpung dalam bidang makanan frozen hampir 9 bulan. Sebelum ini berniaga perfume di pasar malam lebih kurang 2 tahun. Dan sekarang masih lagi berjuang untuk meneruskan kehidupan. Tujuan ini bukan pilihan terakhir, tapi ia sebagai cabaran bagi saya. Alhamdulillah mendapat sokongan daripada isteri, ibu bapa dan ibu tua. Anda kita harus kena nasib kita esok tentu kita tidak berusaha hari ini. Okay, very good. Very good. Kat mana kedai awak, Fitri? Saya bagi saya link WhatsApp awak. Fitri, kat mana kedai awak? Saya jumpa awak. Boleh? Nak share ilmu marketing. Percuma saja. Sebagai salam Assalamualaikum. Saya hantar ke WhatsApp awak ni. Assalamualaikum. Senyum sikit lah. Saya kenakan diri lah. Saya Sabri. Saya tengah hantar WhatsApp ke Fitri ni. Okay, terima kasih kepada Fitri. Saya hantar sekarang ni. Saya nak jumpa awak. Nak jumpa awak untuk bagi ilmu marketing. Percuma je. Tapi tak nak tak apa. Saya tak paksa dah. Saya tak paksa. Saya lebih suka sebenarnya orang menerima saya seadanya. Sekejap saya tengah hantar WhatsApp awak ni. Saya kenakan diri. Saya Sabri Ibrahim ZKM. Tu dia. Sebab gini, kenapa saya nak jumpa awak? Sebab Nyilah Fitri, awak telah berada satu landasan betul. Saya nampak ke ni? Saya jumpa dah. Awak memang fokus murtabak. Awak telah berada atas landasan yang betul. Cuma tahun sekarang ni Fitri buat marketing macam mana? Marketing Fitri bukan untuk sale, saya ulang. Marketing is to attract people attention. Pemasaran ialah untuk menarik perhatian orang. Bermaksud, apakah gerak kerja yang Fitri buat untuk tarik perhatian orang supaya nampak bisnes murtabak awak? Apakah gerak kerja yang telah buat untuk buat orang nampak kepada bisnes frozen murtabak yang telah awak buat? Awak buat kat mana ni? Ni tangga rumah awak ni, tangga rumah awak. Kat mana ni? Rumah awak ke mana? Nanti kalau sudi, awak PM saya, kita jumpa. Saya akan beri sikit beberapa ilmu bagaimana cara untuk tingkatkan sale. Untuk tingkatkan sale dengan satu atau dua teknik pemasaran. InsyaAllah boleh. Saya bukan nak ngajar, tak nak upah. Saya nak bagi free sahaja kepada awak. Saya tukar. Saya beri ilmu, saya nak pahala. Itu sahaja ya. Kalau sudi lah. Kalau sudi boleh respon. Saya dah hantar WhatsApp kat awak tu. Kalau sudi terjumpa, saya datang ke kedai awak ke. Saya akan terangkan beberapa pemasaran yang boleh buat untuk supaya bisnes murtabak awak tu akan naik sale. Akan meningkat sale. Ada cara dia. Sebab bisnes makanan ataupun awak dalam bidang pemakanan ya. Awak zoom terus murtabak sebab ada makanan awak jual ayam goreng, makanan mi, pemakaran peralatan, pemasaran makanan pemakanan bahan mentah. So bidang makanan luas. So awak telah fokus satu bidang iaitu bidang pemakanan, zoom terus kepada hanya murtabak saja. So awak telah berada atas jalan betul. Okey, saya harap ada rezeki kita jumpa dan saya akan terangkan bagaimana untuk tingkatkan sale awak, fokus kepada bidang awak selama-lamanya insya-Allah. Makanan is satu pemakanan punya bisnes, satu bidang yang memang besar potensi dia sebab manusia suka makan minum. Memang makan minum manusia ni makan dia akan habis, dia akan berlaku repeat sale. Bermaksud orang yang berbisnes orang yang bisnes murtabak ni dia beli makan habis, beli pula selama-lamanya selagi dia hidup. Okey. So saya nampak besar potensi awak. Awak boleh pergi jauh. Cuma dah saya tanya dia, awak guna teknik apa? Pemasaran apa awak guna untuk orang nampak brand awak?
Boleh komen sikit kalau setuju lah, kalau tak sulit lah. Komenkan sikit. Awak guna saluran pemasaran apa untuk buat orang nampak you punya brand atau nampak bisnes murtabak awak. Kalau sudi komen ya. Kalau sudi lah. Tak sudi tak apa, tak paksa, tak masalah. Itu hak pilihan anda ya, saya tak paksa. So, awak punya ni very good dah. So, sahabat-sahabat semua, siapa-siapa yang nak menikmati murtabak sahabat kita, boleh klik link ni saya bagi sekarang juga. Sahabat-sahabat yang nak menikmati murtabak sahabat kita ni, boleh klik link saya bagi sekarang juga, link dia, supaya anda boleh pergi ke FB dia. Okay, pergi ke FB sahabat kita ni, insya-Allah. Okay, FB dia ialah ini dia. Saya bagi link ni. Ini dia. Siapa-siapa nak rasa murtabak Fitri Kamarudin, boleh pergi link tu saya bagi tu. Okay, link tu lah. Okay. So, awak tinggal di Taman Muji Alu Lintang. Oh, Alu Lintang. So, kita Fitri kalau sudi, kita boleh berjumpa. Niat saya bukan untuk mengajar anda. Saya pasti ulang. Saya tak layak untuk ajar anda. Anda lebih hebat pada saya. Lebih ke depan pada saya. Saya jumpa anda semata-mata untuk saya tukar. Saya beri ilmu, saya nak pahala. Untuk saya apa, at least setidaknya, bila awak amal ilmu saya, senang saya kubur besok. Itu saya goal saya utama. Untuk saya tak mengajar anda. So, anda boleh buang ilmu saya, boleh ambil. Terpulang pada anda. Itu saya punya prinsip saya. Sebab bila sama saya baikkan, bukan untuk mengajar anda. Ada tengok ke tak tengok, itu nombor 2. Tugas saya ialah saya cakap benda bagus, baik-baik. Dan siapa-siapa buat, saya dapat pahala, insya-Allah. Dalam kubur besok, saya bergembira sikit lah. Sama mana you amal ilmu saya, itu cara saya contribute, pulangkan balik ilmu saya dalam bidang pemasaran. Kalau anda guna, saya dapat senang kubur, insya-Allah. Amin ya. So, itu dia. Siapa-siapa nak pergi rasai, boleh rasai. Apa nama? Murtabak Fitri Happy besok, insya-Allah. So, you punya friend 4,000 lebih dah. Very good. Boleh pergi jauh, insya-Allah. Very good. Very good. Memang awak boleh pergi jauh. Kalau ikut Zahir apa yang sahabat cakap kat FB awak ni, Fitri kemudian awak boleh pergi jauh. Fokus saja dalam bidang murtabak. Saya bagi ilmu sikit Ini last lah. Saya bagi ilmu sikit. Okey. Untuk special untuk Fitri Kamarudin ya. Mudah-mudahan dia masih mendengar apa saya sampai ini. Sebab saya tak mampu cerita panjang, saya ringkaskan. Okey, awak boleh pergi jauh. Pertama, awak boleh pergi jauh. Awak boleh pergi jauh. Awak boleh jadi jutawan. Dapat RM sejuta lebih dengan bisnes hanya murtabak sahaja. Ada cara dia. Ada cara dia untuk dapatkan. Nanti kita boleh berjumpa berdepan semeja. Saya akan terangkan cara perlahan, step by step yang awak boleh buat. Tak mustahil. Dengan hanya fokus kepada bisnes murtabak ini, awak boleh jadi jutawan. Jutawan perlu, orang Islam perlu kaya raya untuk bantu orang lain. Anda boleh bantu orang lain dengan fokus kepada pakar dalam martabat. Anda boleh dapat pahala banyak, membantu menyelesaikan orang lain. Awak boleh bina branding, jenama, memperluaskan lagi dalam bidang martabat sahaja. Anda boleh bisnes e-book. Anda boleh bisnes buat kelas tentang martabat. Anda boleh bisnes peralatan tentang martabat. Anda boleh bisnes tentang buku martabat. Anda boleh bisnes buat YouTube murtabak. Anda boleh bisnes bina keuangan dengan cerita murtabak. Anda boleh buka lagi cawangan tentang murtabak. Anda boleh sediakan bahan-bahan mentah murtabak. Anda boleh bisnes menyediakan tepung gandum. Pecahan di bawah murtabak ni ada berpuluh ranting lagi. Semua cerita saya dah berdiri dua umur ni. Anda boleh bisnes hanya fokus biasa tak pakai murtabak. Anda boleh bisnes nanti, nak bisnes ibu, bahan mentah, peralatan, buat kelas, cerita, kartun, filem, alat permainan, muzik, tentang murtabak sahaja. Dengan syarat, sebagai kunci, dengan syarat satu je, awak kena kumpul database 360 fokus berkaitan dengan murtabak sahaja.
Ada cara dia. Ada cara, insyaAllah. Kalau kita jumpa, saya akan terangkan nanti, insyaAllah. Tak payah nak tergoda sekak nak bisnes ikan, tak payah. Saat nak nampak, oh kaya jual lagi, tak payah. Oh kaya jual emas, tak payah. Awak perlu kuasai ilmu 360 darjah tentang murtabak sahaja. Dan basement awak dah betul dah. Dah betul dah. Tak payah nampak tergoda bisnes apa, tak payah. Awak bina database hingga awak pakar, terkenal, tersohor dalam daerah Besut ni, murtabak awak. So, apakah brand, sebagai tips ni, apakah brand untuk murtabak awak? Pertama, untuk bina, untuk tarik, untuk buat marketing, Fitri kemudian kena ada brand. So, apakah brand kepada murtabak awak? Boleh komen tak? Boleh komen tak? Apakah brand murtabak awak? Kau kena jelas itu ya. Kalau tak ada brand, tak pergi jauh. Kenapa? Saya rekaskan perbualan. Brand saya Sabit Ibrahim. Brand awak nama awak Fitri Kamarudin. Bermula hari pertama awak lahir ke dunia, mak ayah awak telah fikir nak nama apa? Brand lah. Maka terlintas idea awak campur dalam minda mak awak, ayah awak, nak beri brand awak, nama awak Fitri Kamarudin. Brand awak ni bukan selebele, bukan main-main. Dipanggil brand ni sampai kat dalam syurga besok. Dalam syurga besok dia bagi brand sama, Fitri. Sama dalam bisnes. Walaupun bisnes murtabak kena ada nama, kena ada brand. Kereta Toyota, Answer, contoh. So, kalau sekiranya Fitri belum ada nama lagi, Fitri kena design satu nama terbaik. Ada sekali terjumpa, saya akan terangkan apakah ciri-ciri yang perlu kita pakai untuk design the best brand. Tak boleh misalnya bela. Sebab kalau you dah gazet nama tu, you ubah, akan berimpak kepada persepsi prospek anda. Contoh, kalau Fitri dah daripada remaja sekarang ni, tiba-tiba tukar nama, tukar IC, tak Omer, tak comel Fitri, tukar nama lain, nama Ahmad lah. Bila ubah brand tak dia akan efek kepada bank, pesaka, tak boleh ambil duit kat bank sebab tengok IC awak nama lain. Dalam bank nama lain, nama dulu. Nampak dah kesan bila kita ubah brand, banyak buruk dia. Berantai-rantai kesan dia. Sama ke bisnes. Sebelum nak design satu nama terbaik untuk murtabak awak ni, kena fikir sepuh hati, ada ciri dia, ada syarat dia. So, dapat nama tu, barulah boleh shoot. Dan jangan diubah lagi selama-lama sampai kiamat. Sama macam nama awak, Fitri. Jangan diubah lagi. Dah istilah Fitri yang ubah lagi. Ubah je terkesan. Duit banyak tubik. Kerana masalah. Dokumen tak selari. So, dalam konteks bisnes pun, kena jelas. So, my murtabak ya. My murtabak, saya ikhlas cakap. Tak. My murtabak is not very good. My murtabak tak boleh. Bukan nama yang bagus. Saya cakap ilah ta'ala. Maafkan. Kalau tak setuju tak apa. Sebab berada untuk tak bersetuju pendapat. Tapi kalau you guna brand My Murtabak, bermasalah. Tak boleh. Berapa lama dah pakai ni? Berapa lama dah pakai nama My Murtabak? Kau ada FB page Fitri? Ada FB page ke? At least maksud saya dah berapa lama you perkenalkan brand My Murtabak? Berapa tahun dah? Saya harap baru lagi Kada lama. Tapi untuk jangka sepanjang, memang saya kat turang, My Murtabak brand tak bagus. Tak bagus. Nanti kita jumpa, saya terangkan kenapa tak bagus, sebab dia. Baik, saya bagi ilmu sikit lah. Saya bagi ilmu hujan masih lebat. Bismillahirrahmanirrahim. Antara ciri-ciri brand bagus adalah seperti berikut. You dengar contoh ni, you faham. You dengar betul-betul brand ni saya sebut, nama dia gegah ni, dah hebat, dah tersyukur, dah duit banyak, kaya raya ni, yang dah billionaire ni, you faham. Tengok je nama contoh Apple, Vivo, Oppo. Baik. Kenapa ke Apple, Vivo, Oppo, Nike, Adidas, Maiden,
Giant dijetih, Econ, apa lagi? Kalau di besut ada Kata betul-betul saya cerita ni. Pertama, buah Apple langsung tak ada kena-mengena dengan, tak sakut pun dengan iPad, iPhone. Satu, bermaksud nama dipilih tidak ada kaitan dengan produk yang dijual. Satu ciri pertama. Okey. Buah Apple. Nama buah Apple apa kena dengan Steve Jobs? Apa nama dengan iPad? Tak ada nama langsung. Contoh, Giant jetih. Giant jetih besar kan? Giant gergasi. Apa nama dengan produk? Itu ada kasut, ada baju, ada kain, ada ikan, ada sayur, ada macam-macam dalam Giant jetih. Tak ada guna langsung dengan nama Giant. Faham tak? Satu. Yang kedua, pasti Giant, Oppo, Apple, Vivo, dia guna sepatah perkataan. Apple, Vivo, sepatah perkataan je brand dia. Sebab itulah kalau you perhati, saya bagi tip deep sikit. You perhati brand nama-nama rasul-rasul. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'ib, Musa, Harun, Zulkifli, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, sebagai semua sepatah-sepatah. Tak ada nama Adam 23 patah. Ini teknik lama dah Islam ajar. Dalam memilih brand, jangan 2-3 patah. Sepatah aja. Tapi orang tak faham. Tapi orang kafir faham. Apple faham. Dia ambil cara Islam. Dia guna Apple sepatah. So, dia tiru siapa dia? Dia tiru cara Islam branding. Kita lupa. Nama anak dia 3 patah. Zulaikha, Balqis, bla bla. Salah. Tak nyalahi teknik asal pembrandian, penjenamaan. Tapi orang kafir, dia mengaku Islam betul-betul. Tapi tak, hati kecil dia mengaku Islam betul-betul mulut. Dia guna cara Islam. Apple, Vivo, semua sepatah saja. Sebab lama dah sampel ditunjuk oleh Nabi-Nabi. Semua sepatah brand dia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh dan sebagainya. Sepatah saja. Yang ketiga, dalam satu patah yang sama, lagi bagus berulang 2 huruf yang sama. Contoh Adam, AA. Apple, AAPP. Vivo, VV. Oppo, OOPP. Kalau ada yang 3 ni, berulang huruf yang sama, is very good branding. Upin dan Ipin, contoh. Kiki Lala, Hari-hari, Ten. Contoh ketiga. Dalam satu perkataan, dia berulang huruf dua kali. Yang keempat, jangan lebih 3 suku patah perkataan. Apple 2 je. Muhammad 3 sahaja. Adam 2. Jangan lebih 3 suku patah perkataan. Sabri, saya 2. Teracuba, brand saya Teracuba 3. Jelas patah, tapi tak lebih 3 suku patah perkataan. Teracuba main brand lah. Okay, itu dia. Kemudian yang kelima, jangan ada kena dengan agama. Apple, Vivo tak ada menggambarkan keagamaan. Yang keenam, tidak ada kena mengena dengan pemilik bisnes. Teracuba brand saya. Apple tak ada mengena pun dengan nama Steve Jobs. Vivo, tak kenal pun siapa pun pengasas Vivo. Tidak ada mengena dengan pemilik bisnes. Yang keempat, tidak ada mengena dengan tempat. You faham benda ni, you buat brand macam tu. Okay. So, yang murtabat is general, tahu? General. Tak boleh. Dia akan berlaku isu nanti macam ni. Kalau you bawa brand ni, anda kata brand murtabat meletup, you akan ada masalah. Ada orang copyright you punya hak. Contoh macam Keput Losong. Hingga hari ni tak kenal siapakah orang pertama yang menengahkan Keput Losong. Tenggelam dah. Situ di apa di Kota Baru, di situ semua mengaku Keput Losong. So, brand tu bagus. Tapi bila tidak ada pengkhususan, orang lain boleh claim. Saya punya Keput Losong. Rasa tak pasti. Yang betul-betul original Keput Losong tak tahu. Air tangan orang pertama yang buat Keput Losong tak tahu siapa dia, sebab tenggelam. Sebab tak kena apa? Penjenamaan. So, main murtabat pun akan berlaku. Bila you buat marketing dah maju, dah tersohor, anda kata tersohor, saya ngaku saya punya martabat.
Itu mengaku saya punya My Murtabak, itu My Murtabak, ini My Murtabak. You punya brand, pengasas pertama tangan you akan tenggelam. So rugi. Itu keburukan saya kata bila gunakan brand macam ni. Boleh? Itu tentang nama. Yang kedua, bila brand you bukan dapat dengan logo. Ada logo awak. Awak kena design tu logo khusus. Logo very bagus, ambil dia macam dibuat oleh Jeruk Pak Ali. Dia guna muka dia sebagai logo, ikon. Tapi dah bentuk animasi, dah bentuk kartun lah. Boleh, lagi bagus. Bila you guna muka you yang tadi animasikan, dikartunkan, orang tak boleh tiru. Tak akan berlaku muka yang serupa dengan awak selama-lamanya. So, awak punya brand kukuh. Logo awak ialah wajah awak sendiri. Cuma bentuk lah, mungkin lah bentuk kartun, animasi, soalan. Contoh ambil yang dibuat oleh Jeruk Pak Ali. Logo dia lah muka dia sendiri. Ali tu sendiri sebagai ikon. So dia bawa cawan ke mana se-Malaysia pun tetap orang kenal. Ini logo Pak Ali. Ini tidak ada akan berlaku orang yang menjualkan jeruk. Claim dia punya tapi tak berani guna ikon Pak Ali sebab dia bukan original, bukan ejen sah kepada Jeruk Pak Ali. Sekarang ni JT seperti ada satu sate songkok. Sate songkok. Itu pun cerita saya tak nak ulas kat sini, tapi dari segi tak perlu saya komplain nanti orang atas hati. Bermaksud sini ialah kalau you paling tak ada idea yang Fitri, you gunakan muka awak sebagai ikon brand. You guna wajah awak sebagai ikon brand. InsyaAllah tak ada bertiru lah. So, My Murtabak kau nak gunakan juga boleh. Tapi letakkan ikon wajah awak sebagai yang domain. Anda kata ada orang mengaku dia punya My Murtabak, dia tak akan guna muka awak sebagai untuk menengahkan brand dia. Mesti dia guna ikon lain. Tapi dari segi My Murtabak tu rugilah. Cuma you boleh pisahkan, bezakan. My Murtabak original, ini muka saya sebenarnya. Yang you highlightkan dalam marketing muka awak sebagai penjenamaan. Boleh menang lah. Tapi lebih mantap lagi, My brand tu tukar, biar jelas. Lagi bagus bagi saya lah, cadangan awal lah. Ini you boleh fikir lah. Bagi saya, you terus buat Fitri Murtabak. Fitri Murtabak. Fitri is very good branding tau. Fitri ada I, huruf I 2 kali. Bagi saya peribadi, untuk secara ringkas ni, Fitri, you tukar brand you, gunakan wajah you pakai ikon brand, logo, dan tukar brand nama kepada Fitri Murtabak. Why? Because nama awak itu adalah Rahmat sebenarnya. You tak perasan barangkali. Fitri ada 2 huruf I berulang 2 kali. Dan sepatah. Saya rasa terbaik, saya rasa insyaAllah. Fitri sepatah. Kedua, dia ada huruf I berulang 2 kali. Tak ada mengenai agama. Tak ada mengenai tempat. Tidak ada mengenai musim. Saya yakin brand Fitri boleh pergi jauh. Masukkan terus Murtabak Fitri. Nak guna wajah awak sebagai ikon. InsyaAllah you buat lebih jauh. Boleh Fitri? Okay. Boleh Fitri ya? InsyaAllah kita jumpa. Berdepan lagi bagus lah. So saya peribadi, inverted comma, saya paksa awak. Saya paksa Fitri Kamarudin tukar brand awak kepada Fitri Murtabak. Saya paksa tu. Tapi gurau tak betul tau. Saya inverted comma, paksa awak ubah awak punya brand kepada Fitri Murtabak. InsyaAllah, saya yakin insyaAllah. Mudah-mudahan awak pergi jauh. Fokus kepada Murtabak saja. Bawa brand, bawa Fitri. Because Fitri dah mencukupi 2 syarat. Pertama sekali sepatah perkataan. Kedua, berulang 2 huruf yang sama. Tak ada menengah tepat. Dan dibawa nama awak. Sebab, yang ketiga, makanan ia berkait rapat dengan the power of air tangan. Tidak ada sama air tangan martabak awak dengan martabak orang lain. Percayalah. Percaya saya. Saya yakin you boleh pergi jauh. Rezeki awak sekarang, rezeki awak. Tidak ada bertiru air tangan awak sampai bila-bila.
Setiap orang ada behavior, ada karakter, ada item yang berbeza. So, rekah ceritanya Fitri, saya paksa awak tukar brand awak kepada Murtabak Fitri. Gunakan wajah awak sebagai ikon. Kalau guna Facebook page ke, gunakan logo tu wajah awak. Nanti adalah rezeki di kedai-kedai, kartunkan dia. Macam dia buat oleh, macam pernah ingat tak apa nama arwah Alif Zakaria. Dia guna ikon dia, wajah dia sendiri tau. Cuma dikartunkan. Saya kenal kan apa nama Alif Zakaria. Yang arwah Alif Zakaria, FB profile dia guna apa? Dia guna wajah dia sendiri tapi telah dikartunkan. Mana saya bagi ya? Oh, tak ada dah. Okay, siap Ini FB profile arwah Alif Zakaria sahabat saya yang kasihi. Follower dia ramai tapi Tuhan tak panjang umur dia. Follower dia memang 2,000. Memang tapi ada hikmah dia lah. Allah Ta'ala mengambil dia awal, ada kebaikan dia, ada kehebatan dia lah, ada kelebihan dia lah. Okay. FB dia tak ada urus lah. Tak ada urus lah dah ni dah. Tapi tak apa, ada hikmah dia tu. Okay. Saya tunjuk kepada awak tentang dia guna apa, dia guna. Dulu dia ada guna gambar muka dia tapi yang telah dikartunkan. Dia telah ubah dah, tak apalah. Ada hikmah dia tu. Okay. So, dapat sesuatu insya-Allah. Saya harap awak dapat sesuatu daripada rezeki awak hari ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan awak dapat sesuatu manfaat daripada proses sampai ini. Nak lebih lanjut kita jumpa Pak Mata. Saya akan terangkanlah. Saya terangkan bagaimana untuk buat marketing supaya insya-Allah dengan asbab ya, semua ni insya-Allah Taala belaka ya. Dengan asbab awak dah lama berkecimpung dalam bidang murtabak ni, alang-alang belajar jadi pakar, tersohor dengan Fitri Murtabak. InsyaAllah dia pergi jauh, percayalah. Nanti bila sabar masa nanti boleh bisnes macam-macam lah. Itu cerita tu. Dia boleh bisnes Fitri e-book, Fitri lori, Fitri emas, Fitri gandung, Fitri macam-macam lagi lah. You punya brand is Fitri. So itu permulaan boleh mulakan dengan Fitri Murtabak. Alright. Sebab dia punya ni okey dah sebenarnya. Dia punya friend tu okey dah. $4,000 lebih. Cuma aku guna sekarang ni, aku guna IG betul. Aku guna IG dengan Facebook untuk marketing kan. Very good. Tak apa, itu kemampuan semasa. Tak masalah. Saya faham. Kita orang dok ni guna mana ada sekarang ni. You fokus dulu buat FB, live. Boleh pergi jauh. Banyak cerita. So, dekat cerita last sekali pasal saya untuk buat marketing ya. Last sekali. Saya nak menaik harga ni. Fitri buat FB live. Dia buat je. Apa saya share, dia buat je. Kalau malu tunjuk muka, saya cakap bahan penting sangat. You buat FB live. Ni handset awak contoh. Awak halakan harapan kepada aktiviti semasa duduk kuli, duduk buat tepung. Tak perlu bercakap kalau malu. Buat FB live, tak perlu bercakap, tak perlu tunjuk muka untuk step pertama ni. Hanya hala kamera harapan kepada aktiviti buat martabak tadi. Buat sama-sama. Bila mana you nak buat, nak buka gerai, nak ni martabak, bukan handset awak. Kalau beli handset lain lah, handset baru, ya ada handset baru macam tu kan. Satu lagi khas untuk buat FB live. Yo, kerja awak, Fitri saya suka friendly sebab kamu je. Setiap kali you uli, you goreng martabak, you hala handset ke arah aktiviti kerja tu, buat sama-sama. Tak payah apa-apa, buat dahulu. Untuk apa perisian saya cerita semula. Okay, saya akan follow awak insya-Allah, saya akan save you punya ni. Okay, Fitri, you buat, saya pantau. Sebab saya pasti tak ada ibalah ni. You punya friend pakai lebih, very good. Saya cari ada tak ibalah buat. Kalau tak ada ni gambar. Pada 1 Disember pun gambar ni. Gambar. Okay. Gunakan belaka, gambar, tulisan, video pendek, rakaman, upload dan FB. 4 benda pergi buat dalam FB lah awak. Dalam FB awak. Okey, buat je.
Tak ada belah ni seperti tak ada. Ada ni. Ada. Pada 26 November, Fitri Kamri was live. Martabak wak buka puasa hari ni sobat. Ada ni. So perkerapkan lagi. Aku telah buat 26 November pada 12.49 tengah hari. Episod 4. Very good. So perkerapkan lagi. Very good. Very good. That's all kata dia. You boleh pergi jauh. Aku boleh pergi jauh. Belajar marketing, insyaAllah dia akan meletup. Very good. Very good. Very good. Cuma kurang, tambahkan lagi. Kalau boleh, setiap kali aktiviti, buat je. Saya nak bagi contoh pada awak. Saya punya member saya, dia sama nak pakai, tapi dia bisnes untuk canai. Sebagai sekarang awak awak ambil idea dia ni. Pengisian sama awak martabak dia canai, tapi pengisian kerangka frame of the marketing is the same. Okay, sebagai sekarang ni awak ambil ni. Awak ambil idea ni. Okay, sebagai sekarang awak Facebook page member saya, dia membina kejayaan dengan menggunakan produk roti canai sahaja. Saya bagi link tak link. Saya bagi link ni. Awak follow ni. Saya bagi ikut WhatsApp kau awak Mana awak tadi? Saya bagi ikut WhatsApp 019. Okay, saya ni. You follow yang ni. Link saya bagi tu. Yang ambil ilmu. Bagaimana Mak Libas friend saya ni, dia fokus hanya canai sahaja. Memang dia punya sekarang ni memang boleh pergi jauh. Alhamdulillah. So, dia nama Mak Libas Mak Libas. Mak Libas. Saya bagi ke WhatsApp kau. Ya. Beres? Alright, cukup sekarang. Cukup dah saya dulu. Kita jumpa next live insya-Allah. Saya dah harga dah ni. Dia lebat masih. Okay, sahabat-sahabat semua ya. Pada semua sekali sahabat-sahabat yang diberi hutang Allah belah saya harap you all komen saya. Saya bukan niat mengajar anda semua. Tak layak untuk saya ajar anda semua. Saya sedang mengajar diri sendiri. Sedang mengajar diri sendiri. Banyak kelemahan yang saya perlu perbaiki lagi. That's why saya memerlukan anda tegur saya, nasihat saya. Kerana bagi saya, setiap suluhan cahaya anda lah cukup-cukup penting untuk saya terobohi kelemahan diri saya. So, tanpa anda, member saya yang tak sudi tegur saya, serugilah. Saya harap you all sudi tegur saya. Bila tengok belah saya, tak betul, tak menarik, membosankan, tegur. Jangan risau. Saya tak ambil hati. Kerana perlu saya ulang bahawa setiap teguran anda adalah cahaya untuk saya tengok apa tak kena dengan cara sebab belah dan sebagainya. Dan bagi saya setiap teguran anda cukup bernilai, cukup berharga untuk saya guna pakai bagi memperbaiki kelemahan diri sendiri, bukan untuk saya menyuduh diri anda, bukan untuk saya menyalah diri anda, tidak. Okay, that's why hingga jumpa next live. Segala kekurangan semua banyak ya, kita jumpa next live. Anda boleh follow saya kat sini ya. Untuk sahabat-sahabat, untuk sahabat sebesar lupa ya. Untuk sahabat-sahabat semua, anda boleh follow saya kat sini. Himpunan Perkongsian Tentang Marketing, awak boleh follow kat sini. Saya bagi sekejap. Saya bagi link ni, you boleh follow kat sini ya. Awak boleh follow kat sini. Saya bagi link sekarang ni sekejap. Untuk sahabat-sahabat yang nak lah, tak apa. Sebab saya tahu tak semua orang nak ya. Anda boleh follow saya kat sini. Di sini FB Group sahabat khusus menghimpunkan ilmu-ilmu marketing saya kat sini. Yang saya dah amal sendiri dahulu sebelum nak saya share kepada anda. Setelah test beberapa kali, saya buat dahulu. So kalau you buat, dapat hasil dia ya. You boleh follow kat sini. Dan saya bagi sekarang ni. Sekejap. Untuk ikuti secara fokus, sahabat boleh follow saya kat sini. Di FB group saya, Sabri Ibrahim ZKM tahap 1 dan tahap 2 groups. Okay, follow kat sini follow kat situ. Siapa-siapa yang nak lah. Siapa-siapa nak berita boleh follow kat FB berita dari Jertih, Stew, Keruak, Besut dan Pasir Putih. Alright. Hingga jumpa next live insya-Allah. Fitri ada kita jumpa berdepan. Kita saya akan terangkan secara depan senang, slow insya-Allah boleh faham lah. Dan bila you faham, you boleh buat insya-Allah. Saya doakan kepada semua sekali sahabat-sahabat yang telah dipilih tengok belah saya ini supaya anda semua jadi insan hebat dunia akhirat.
jadi orang yang suka memberi manfaat. Kerana sesungguhnya sebaik-baik manusia ialah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain mengikut bidang masing-masing. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih.